Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman secara khusus perkara yang berkait dengan perjuangan untuk menegakkan agama Allah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang mati terbunuh atau mati dibunuh dalam peperangan, dalam perjuangan menegakkan agama Allah itu orang-orang yang mati. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang hidup di alam barzakh di sisi Allah Ta'ala, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Apakah dia perjuangan fi sabilillah itu? Ini dihuraikan oleh Quran dan hadis. Di antara hadisnya ialah seorang lelaki di kalangan sahabat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu liyura makanuh, yuqatilu lil maghnami, yuqatilu ammiyan, faman fi sabilillah. Wahai Rasulullah, orang yang berperang supaya dilihat oleh orang dia berani. Orang yang berperang tujuannya untuk mendapat harta rampasan. Orang yang berperang kerana mempertahankan puak, mempertahankan keluarga, mempertahankan bangsa. Semata-mata. Siapakah fi sabilillah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Orang yang berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi, maka itulah dia fi sabilillah. Berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi. Apa makna meninggikan kalimah Allah? Disebut di dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya firman Allah Ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk dan agama yang sebenar, yakni agama Islam, supaya meninggikan agama ini mengatasi ajaran-ajaran yang lain. Ajaran yang lain itu sama ada agama-agama yang lain daripada Islam, undang-undang yang lain daripada undang-undang Islam, pahaman yang lain daripada pahaman Islam, mestilah di bawah Islam. Islam mengatasi segala-galanya, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Perkataan din diterjemah bukan sahaja dalam makna agama, termasuklah dalam makna syariat dan peraturan. Kerana Allah Ta'ala memakai perkataan din dalam Quran dengan makna agama. Termasuklah juga dalam surah Yusuf disebut dinul malik, undang-undang Raja Mesir. Din termasuk di dalamnya undang-undang dan peraturan. Supaya hukum Islam itu mengatasi hukum-hukum ciptaan manusia. Hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir, hukum diharamkan riba, diharamkan berzina, apa saja hukum yang ada dalam Islam, mengatasi hukum yang lain. Hukum lain kalah, hukum lain dibatalkan. Kalau hukum lain menang, hukum Islam kalah, bermakna Islam tidak ditegakkan lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak boleh ditinggikan di atasnya. Kemudian disebut di dalam hadis-hadis yang banyak yang menghuraikan. Di antaranya ialah laisa minna man qatala ala asabiyah, laisa minna man mata ala asabiyah, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan dari kalangan kami orang yang berjuang di atas dasar asabiyah. Bukan dari kalangan kami orang yang mati di atas dasar asabiyah. Dan bukan dari kalangan kami orang yang menyeru kepada jalan asabiyah. Lalu sahabat bertanya, mal asabiyatu ya Rasulullah? Apakah dia asabiyah itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'ina qaumaka ala zulmi
Makna asabiyah itu ialah kamu menolong kaummu, puakmu, bangsamu di atas zalim. Oleh kerana dia bangsa kita, puak kita, dia zalim, kita tolong juga. Tak betul, kita tolong juga. Inilah yang termasuk di dalam pahaman nasionalisme. Pahaman kebangsaan menjadi akidah. Sehingga bangsa mengatasi agama. Mengatasi yang lain. Ini termasuk di dalam pengertian asabiyah. Walaupun tak disebut nasionalisme, tapi termasuk di dalamnya. Pada hari peperangan Uhud, Rasulullah SAW melihat dua mayat yang mati dibunuh. Dua-dua mayat ini berperang dalam peperangan Uhud. Rasulullah menunjuk mayat ini masuk syurga. Mayat ini masuk neraka. Mayat yang ditunjuk masuk syurga itu, orang kenal dia orang kafir. Macam mana dia boleh masuk syurga? Setelah dia siasat, rupanya dia telah masuk Islam. Belum diketahui oleh orang ramai. Ketika hampir berlakunya perang Uhud, dia masuk Islam. Ketika Islam dalam keadaan susah, dia tahu Islam ni benar, dia masuk Islam. Di antaranya Mukhairiq, seorang Yahudi Madinah yang mewakafkan hartanya fi sabilillah. Lalu dia mencari perang Uhud dan dia mati dalam perang Uhud. Ada pemayat yang dikatakan masuk neraka itu, padahal dia berperang bersama dengan Nabi SAW. Bila dia siasat, didapati bukan kerana Islam. Dia berperang kerana dia orang Madinah. Kerana orang Mekah mari langgar Madinah, kita kena lawan dia. Maka dia mati di atas dasar tanah air Madinah. Bukan di atas dasar menegakkan Islam. Bukan di atas dasar Madinah itu bumi Islam. Tapi semata-mata di atas dasar tanah air. Kita naklah sedar, bangsa dan tanah air ini adalah perkara cabang. Yang menjadi asas yang penting ialah Islam itu. Kalau bangsa dan tanah air tak dibina di atas Islam, maka tidak ada arti dan tidak ada makna. Di sinilah hikmatnya Rasulullah SAW diperintah berhijrah ke Madinah, kemudian diperintah menyerang Mekah, negerinya sendiri. Menyerang Mekah, negerinya sendiri. Yang memerintah Mekah itu bukan orang Parsi, bukan orang Rom, bukan orang Cina, bukan orang India. Yang memerintah Mekah itu ialah orang Arab daripada keluarga Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan bahawa perjuangan itu mestilah di atas nama Islam. Lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana yang lain. Maka berkhidmat untuk negara. Berkhidmat untuk tanah air. Yang buat hadis pula. Al-hubbul watan minal iman. Itu bukan hadis. Ini bohong. Bukan hadis. Man ta'ammada alayya muta'ammidan. Man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar atau kama qala. Barang siapa yang mengadakan perkara bohong dengan sengaja terhadap aku, dia menyediakan tempat duduk dia dalam neraka. Nabi kata. Banyak tulisan-tulisan kononnya Nabi bersabda hubbul watan minal iman. Mana ada hadis? Ulama-ulama hadis tidak meriwayatkan hadis-hadis ini. Kemudian di antara jihad itu ialah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Perkataan jihad dengan makna bersungguh melakukan sesuatu dengan harta dan nyawa bagi meninggikan agama Allah. Di antaranya ialah menyuruh orang buat baik dan mencegah kemungkaran. Dan yang paling afdal di dalam menyuruh buat baik dan mencegah kemungkaran ini ialah berdepan dengan pemerintah, dengan kerajaan. Ini disebut oleh hadis Nabi SAW. Di antaranya disebut oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Afdalul jihad al-qawlul haq li sultanin jair. Jihad yang paling afdal ialah bercakap benar di hadapan kerajaan yang zalim.
pihak yang berkuasa yang zalim. Kemudian Imam Ghazali menyebut dalam Ihya, Al-Hakim menyebut di dalam Al-Mustadrak. Hadisnya hadis sahih juga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Penghulu orang yang mati syahid itu ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bercakap benar di hadapan pemimpin yang zalim. Lalu dia menyuruh dan dia melarang dan dia dibunuh dengan sebab itu. Ini menjadi penghulu orang yang mati syahid. Tapi hadis ni tak dibaca. Ditulis dalam kitab, terutamanya kitab yang dinamakan kitab-kitab tasawuf. Yang masuk hadis, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Kami balik daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar, iaitu jihad menghadapi hawa nafsu. Perjuangan hawa nafsu lah jihad yang paling besar. Ulama-ulama hadis mengatakan ini bukan hadis. Imam Ahmad mengatakan ini adalah kata-kata Ibrahim bin Ablah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dimasukkan dalam kitab. Yang menjadi masalahnya, hadis ini digalakkan diajar zaman penjajah. Zaman penjajah digalakkan orang Islam baca kitab-kitab macam ni supaya orang Islam tidak berjihad menentang penjajah. Penjajah kafir yang menakluk dia dibiarkan kerana nak lawan hawa nafsu dulu. Nak lawan hawa nafsu dulu. Tak boleh. Kena kuat iman dulu. Apa makna kuat iman? Kuat iman tu makna apa? Kuat iman tu disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, apabila disebut akan nama Allah, rasa takut hati mereka. Dan apabila dibaca akan ayat-ayatnya, dibaca akan ayat-ayat Quran, dan dibaca akan ayat-ayat yang melihat akan kejadian langit, bumi, manusia dan lain-lain, yang dibaca dengan ilmu sains dan lain-lain, zadatuhum imana. Iman mereka bertambah. Ini cara nak tambah iman. Firman Allah Ta'ala, Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jam'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yang apabila diberitahu kepada mereka bahawa musuh sedang berkumpul untuk menyerangmu, lalu iman mereka bertambah dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini disebut oleh Quran. Quran menyebut nak menambahkan iman ialah dengan baca ayat Quran, dengan zikir, melihat kejadian alam, dengan berjihad lawan orang kafir, baru iman jadi kuat. Ini duduk masjid, duduk kurung, nak kuat dulu, nak kuat iman, nak lawan hawa nafsu. Ini satu pembohongan yang sangat besar, yang bercanggah dengan Quran, yang bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab, jadi masalahnya ada dalam kitab. Baca Quran. Apa kerja Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Apa kerja Nabi Musa? Menghadapi Firaun. Apa kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menghadapi Abu Jahal, menghadapi Parsi dan Rom. Bukan duduk kurung di masjid. Duduk di masjid kemudian keluar berjihad. Sehingga berpuluh-puluh jihad peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyertai berpuluh-puluh peperangan. Bukan Nabi keluar berdakwah begitu saja je. Berdakwah begitu saja. Keluar berdakwah dan berperang. Berdakwah dan berperang. Di sini menunjukkan kesungguhan di dalam menegakkan agama Allah. Hari ini mereka suruh buang ayat ni. Orang Islam tak boleh belajar ayat ni. Di sekolah-sekolah tak boleh belajar ayat ni. Biar mereka saja yang perang. Orang Islam jangan perang. Biar dia menyerang orang Islam. Biar dia memusnahkan orang Islam. Orang Islam kena lock je.
Ini adalah